All attendees are Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua pedagang-pedagang di seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Webinar percuma pada hari ini ditaja oleh GDM FX. Topik utama pada hari ini adalah ulasan fundamental. Pada hari 14 Mac 2013 kita akan memulai pada pukul 8 dan berakhir pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Tentang anda, saya Azfar dan saya akan berbicara dalam bahasa Malaysia. Dan hari ini adalah lebih special sedikit. Kerana kita akan ada satu news yang bakal keluar pada pukul 8.30 malam ini. Kita akan melihat news tersebut secara praktikal dan kita tengok apakah kesannya terhadap pergerakan carta di dalam platform kita sendiri, platform GDM FX kita. So, dah itu tanpa melengahkan masa lagi, kita akan lihat apakah topik-topik utama kita pada hari ini. Seperti yang anda boleh lihat di sini di dalam skrin anda, apa yang kita akan bincangkan adalah perdagangan pada pengeluaran berita, di mana kita akan buat live trade di sini sekali. Dengan pengeluaran berita tersebut, mata wang mana yang perlu anda fokus, kita akan lihat certain mata wang yang perlu kita fokuskan dan mana satukah mata wang yang kita tidak mana satukan news ataupun pasangan mata wang yang tidak begitu perlu kita lihat kesannya terhadap pasaran. Mata wang yang kebiasaan kita perdagangkan adalah euro dolar, cable, fiber, Australian dollar, Japanese yen dan macam-macam lagi. Kemudian yang terakhir sekali kita akan lihat faktor fundamental utama yang akan membuat perubahan terhadap harga mata wang yang kita perdagangkan. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan lihat kepada tajuk pertama kita di dalam perbincangan pada hari ini, iaitu perdagangan pada pengeluaran berita. Perdagangan pada pengeluaran berita ini seperti yang anda tahu, kita akan lihat kepada pengeluaran figure-figure yang terdapat di dalam pasaran. Dan sebelum kita pergi lebih dalam, kita semua sudah tahu salah satu kelebihan besar terhadap forex adalah ia dibuka 24 jam sehari. Bermakna ia berbuka dari pukul 6 pagi hari Isnin sehingga pada pukul 5 pagi hari Sabtu waktu Malaysia. Data ekonomi cenderung untuk menjadi salah satu pemangkin paling penting bagi pergerakan jangka pendek dalam mana-mana pasaran, terutamanya pasaran mata wang. Dengan itu kita haruslah perhatikan betul-betul apakah prediction yang akan dikeluarkan, apakah konsensus dan apakah actual result yang akan dikeluarkan oleh sesebuah negara tersebut terhadap satu pengeluaran news. Kita akan bincangkan pengeluaran news yang high impact sahaja kerana high impact ini memberikan lebih kesan terhadap pasaran kalau dibandingkan dengan
impact yang medium ataupun low impact. Dia tidak memberikan banyak kesan terhadap pasar, tetapi dengan high impact ini kita akan boleh secara mudahnya mendapat 50 pip hingga 100 pip pergerakan sekiranya kita target sesebuah market itu pergi melenjang lebih jauh. Ia akan bertindak balas bukan sahaja kepada berita ekonomi Amerika Syarikat seperti yang kita tahu, tetapi juga kepada berita-berita dari seluruh dunia, bergantung pada manakah satu pasangan mata wang yang anda pilih untuk berdagang, dan kita akan lihat news berdasarkan pasangan mata wang tersebut. Seperti yang anda semua tahu, sekurang-kurangnya 8 mata wang utama yang disediakan oleh broker-broker forex dan lebih daripada 17 derivatif pasangan di antaranya. Di dalam 8 pasangan mata wang itu, pengeluaran data ekonomi sentiasa ada dalam penjadualannya. Pedagang-pedagang boleh menggunakan atau mengambil peluang daripadanya. Bermakna kita boleh lihat bagaimana sesebuah kefahaman kita terhadap satu perubahan figure ataupun pengumuman. Kita akan lihat di sana bagaimana kita boleh mencari peluang untuk memasuki pasaran dan mencari profit di dalam pasaran tersebut. Secara umumnya tidak kurang daripada 7 pasangan mata wang ini memberikan satu data yang dikeluarkan setiap hari daripada 8 mata wang negara-negara yang popular seperti Amerika Syarikat, New Zealand, Australia, Japan, Great Britain dan juga yang lain-lain. Tapi 8 utama ini kita harus perhatikan dengan betul-betul. Nanti saya akan berikan anda apakah 88 mata wang yang paling popular. Dan kita akan lihat di mana siaran berita ekonomi dikeluarkan, bila ia dikeluarkan, yang mana satu paling relevan untuk perdagangan forex dan bagaimana peniaga boleh bertindak ke atas pengeluaran data yang menggerakkan pasaran ini. Dengan itu, ia memberikan anda tips-tips ataupun peluang-peluang di mana anda boleh lihat mana satu berita yang akan membantu anda untuk melakukan perdagangan secara profit. Persoalan pertama, kita harus pilih mata wang mana yang perlu kita fokuskan. Oleh itu, terdapat 8 pasangan mata wang utama dunia ini yang perlu kita betul-betul lihat dan betul-betul kaji di manakah sifat-sifat sesebuah mata wang tersebut. Apakah sifat-sifat ekonominya, apakah sifat-sifat politiknya. Seperti yang sebagai contoh dekat Jepun, sekiranya sekiranya negara Jepun dilanda bencana, kebanyakan pedagang-pedagang akan menjangkakan penurunan harga terhadap mata wang tersebut. Tetapi ia berlaku sebaliknya. Kerana apa? Kerana politik Jepun akan berusaha untuk defend atau cover balik semua apa yang telah rugi dan menarik semula dana-dana mereka yang berada di luar negara, dan itu telah menyebabkan pengurangan volume yen Jepun di dalam pasaran, dan itu telah menyebabkan kenaikan harga. Bermakna sekiranya sebuah negara Jepun itu dilanda bencana, bermakna harga mata wang tersebut bukannya menurun tetapi telah meningkat. Itu sahaja sebagai satu contoh. Antara 8 mata wang utama ini anda boleh pilih mana satu pasangan mata wang yang anda, sebagai contoh Euro USD, anda boleh fokus kepada Euro dan dolar Amerika Syarikat. Ia terpulang kepada anda. Di sini kita berikan satu sampel beberapa derivatif pasangan mata wang yang berkecairan tinggi, iaitu seperti Euro Dollar. Kita akan lihat Euro Dollar secara lebih kerap kerana Euro Dollar merupakan satu pasangan mata wang yang sering diperdagangkan oleh pedagang-pedagang tak kira di Malaysia ataupun di seluruh negara. Seperti yang anda tahu, US Japan, Japanese Yen memang selalu diperdagangkan juga. Australian Dollar, Great Britain Yen, Euro Dollar Swiss dan Swiss Japanese Yen. Anda boleh pilih mana-mana satu pasangan mata wang yang anda inginkan. Ia termasuklah pasangan mata wang yang tidak disenaraikan di sini seperti Great Britain Pound US Dollar, cable. Anda boleh pilih Australian Dollar seperti Australian dan Dollar USD, New Zealand Dollar dan Dollar USD. Anda boleh pilih mana-mana satu mata wang, tetapi anda harus fokus ke atas satu-satu negara yang anda masuk. Seperti contoh Euro Dollar, anda harus fokus kepada Euro
European nation dan anda harus fokus kepada US Amerika Syarikat. Dan dengan itu, apa yang berlaku di sana anda harus tahu, dan apakah impak-impak yang akan memberi kesan terhadap mereka anda harus tahu. Dari senarai yang telah kita berikan ini, mata wang yang kita boleh perdagangkan berada di seluruh dunia. Perdagangan boleh memilih untuk fokus kepada satu atau dua mata wang, dan siaran ekonomi negara tersebut menjadi perhatian khusus seperti saya ceritakan tadi. Sebagai peraturan umum, dolar Amerika Syarikat merangkumi 90% daripada keseluruhan dagangan mata wang. Bermakna dolar Amerika Syarikat harus menjadi faktor utama ataupun satu kompas utama untuk kita melihat pergerakan pasaran. Kerana sekiranya anda perdagangkan pasangan mata wang yang cross ataupun cross pair, ia juga akan melibatkan USD kerana pertukaran cross pair ini akan dijalankan bertukar contoh sebagai GBP, JPY. Great Britain kena bertukar kepada USD terlebih dahulu sebelum USD ditukar kepada Japanese Yen. Dan ini memberi maksud siaran ekonomi Amerika Syarikat cenderung untuk memberi impak paling ketara terhadap pasaran. Oleh itu, kita harus memberi perhatian utama kepada Amerika Syarikat sebelum melihat kepada mata wang atau negara-negara yang lain. Berita aliran ataupun aliran berita pergerakan berita ini perdagangannya agak sukar difahami. Saya faham memang agak sukar kita fahami pergerakan pasaran ini kerana mereka kebanyakannya memberi bias bull, bias bear. Kadang-kadang tidak ada perubahan berlaku walaupun pergerakan telah berlaku 1-2 jam sebelumnya, kerana kadang-kala dia ikut kepada beberapa case yang kita akan lihat nanti. Sebagai contoh, apa yang akan keluar pada hari ini iaitu di dalam American dollar, kita akan lihat apakah kesannya terhadap pasaran. Angka jangkaan, konsensus, dilaporkan penting, tetapi begitu juga nombor bisikan, whisper number atau nombor semakan. Di mana kita boleh lihat benda-benda ini. Ini adalah satu benda yang kita boleh lihat di dalam satu platform economic indicator. Di mana di dalam satu economic indicator, kita akan lihat previous number, kita akan lihat consensus number, dan result number akan keluar sebaik sahaja berita itu diumumkan. Dan dari situ, masa kita melihat consensus number yang dikeluarkan oleh beberapa broker atau beberapa bank, bermakna nombor jangkaan yang akan berlaku terhadap satu perubahan, sebagai contoh NFP. NFP tersebut akan dijangkakan berubah sekian dan mungkin resultnya adalah berlainan. Di situ kita akan lihat ia akan berubah bias positif atau bias negatif, ataupun bias bullish atau bias bearish. Daripada situ kita boleh meletakkan pesanan kita lebih awal, perangkap atas bawah, terpulang pada anda apakah skill yang anda akan gunakan di dalam melakukan perdagangan berdasarkan berita ini. Beberapa siaran adalah lebih penting, yang high impact kita harus beri perhatian. Ia diukur dari satu sudut kepentingan pengeluaran data kedua-dua negara dan kepentingan pelepasan dalam hubung kait bahagian-bahagian data lain dikeluarkan pada dalam masa yang sama. Sebagai contoh, terdapat beberapa pengeluaran data, pengeluaran informasi. Sebentar lagi kita akan lihat economic indicator. Kerana dalam masa 5 minit lagi akan keluar 4 news high impact daripada Amerika Syarikat. Dan kita akan lihat live trade. Saya akan berikan anda live trade untuk memperdagangkan US Amerika Syarikat tersebut. Tapi sebelum itu kita akan berhenti di faktor-faktor fundamental yang menyebabkan perubahan harga mata wang ini. Kita akan lihat dulu apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan perubahan harga mata wang secara drastik, iaitu high impact. High impact ini tidak semestinya kita akan lihat pada satu mata wang sahaja, ia juga berlaku kepada satu mata wang yang lain. Di antara high impact yang sangat memainkan peranan penting adalah perubahan kadar faedah, interest rate alterations. Sekiranya satu perubahan kadar faedah itu berlaku kepada sebuah negara, maka itu memberikan satu indikasi kepada kita pergerakan mata wang tersebut akan bergerak dalam satu jangka masa panjang dengan trend menaik atau menurun. Yang kedua, kita akan lihat pada perbezaan kadar pertumbuhan negara, growth rate differentials. Pengaruh politik juga kita akan lihat dengan harga komoditi, agenda geopolitik dan kesan permintaan dan penawaran. Di sini terdapat pelbagai nama-nama yang akan dikeluarkan oleh
economic indicator. Seperti yang saya akan buka satu economic indicator kepada anda di www.myfxbook.com. Di situ kita akan dapat lihat di dalam website ini. Sekiranya anda mempunyai account di dalam sini, anda boleh buka website ini, myfxbook.com. Saya memberikan anda recommendation untuk memasuki mendaftar di dalam website ini kerana anda boleh meletakkan account anda untuk dianalisa di dalam website ini. Dan sekiranya anda telah memasuki website ini, ia akan kelihatan seperti ini. Di dalam economic calendar terdapat pelbagai informasi yang akan dikeluarkan seperti dalam penjadualan ini, dan masa-masa pengeluaran berita tersebut akan tertera di dalam jadual ini. Seperti yang kita akan fokuskan pada hari ini adalah 3 news utama yang akan dikeluarkan, iaitu 3 news high impact. News high impact itu melibatkan 3 pengeluaran data yang berbeza, iaitu pengeluaran data terhadap initial jobless claim. Ini akan memberi kesan terhadap supply, demand and supply di dalam mata wang USD, di mana ia akan memberi satu pergerakan volatility di dalam pasaran forex, dan ia serba sedikit memberi impact selama mungkin 1-2 jam di dalam pasaran ini. Dan sekiranya anda dapat mencari peluang untuk membuka pesanan di dalam pasaran ini, anda mungkin akan berjaya mencipta profit yang agak selesa untuk anda. Sebentar, saya akan membuka satu platform GDMFX. Di dalam platform GDMFX seperti yang anda lihat di sini. Okey, apakah yang berlaku pada euro dollar sekarang? Kita boleh lihat keadaan euro dollar telah jatuh sedikit. Sebentar, saya set platform terlebih dahulu. Sementara itu anda boleh lihat kepada laman web myfxbook.com. Anda boleh lihat seperti contoh di sini. Kita akan dapati ia akan berkelip-kelip sebelum pengeluaran berita tersebut dikeluarkan. 50 saat lagi akan dikeluarkan berita tersebut. Kita akan membuat satu live trade kepada anda, di mana setelah pengeluaran data tersebut kita akan masuki pesanan dan keluar daripada pesanan dengan kadar segera. Kerana pergerakan ini mungkin akan berlaku dalam jangka masa pendek ataupun ia akan berlaku dalam satu jangka masa panjang, seperti interest rate mungkin akan memberi kesan lebih panjang. Okey, sekarang kita lihat kepada Australian dollar. Di sini Australian dollar di dalam kita lihat chart H1 dan 30. Kita lihat di sini pergerakan volatility market adalah begitu laju sekarang ni kerana berita baru sahaja dikeluarkan, dan ini bermakna pengeluar berita masih lagi menunggu satu figure yang tepat untuk disiarkan di dalam website ini. Mungkin anda perlu refresh terlebih dahulu. Okey, di situ ada satu pengeluaran telah ditetapkan, di mana Producer Price Index, Food and Energy
The producer price index export and energy released by Bureau of Labor Statistics, Department of Labor measures the average change in price in primary markets of the US by producers of commodities in all states of processing. Oh, dan di sini dua lagi berita telah dikeluarkan dan ini telah memberi indikasi positif terhadap Amerika Syarikat, dolar Amerika Syarikat, bermakna sesiapa yang memasuki sell ataupun short di dalam mana-mana mata wang Amerika Syarikat yang berkaitan Amerika Syarikat seperti kabel, fiber, euro, dolar, GBP, USD ataupun Australian dollar akan mendapat keuntungan serba sedikit terhadap pergerakan pasaran ini. Seperti anda lihat, sekiranya anda masuk sell sekarang, anda akan mendapat tangkap sedikit pergerakan berdasarkan news tersebut. Di situ anda lihat ketiga-tiga high impact news telah dikeluarkan adalah positif. Dan ini telah menyebabkan Amerika Syarikat menjadi lebih kukuh. Dolar Amerika Syarikat akan menjadi lebih kukuh. Dan di sini apa pasangan mata wang yang diletakkan terhadap Amerika Syarikat seperti euro dollar akan bergerak secara bearish. Great Britain pound dollar akan bergerak secara bearish. Australian dollar juga akan bergerak secara bearish. Dan ini juga bermakna gold XAU USD akan bergerak secara bearish juga. Mari kita cari peluang untuk memasuki pasaran sekarang. Dalam volatility yang tinggi ini, ada kemungkinan untuk anda silap juga tinggi. Oleh itu, saya galakkan anda untuk meletakkan stop loss seperti ini. Saya galakkan untuk letakkan stop loss pada candle sebelumnya. Sebagai contoh di sini, candle sebelumnya, high price candle sebelumnya adalah pada paras harga 1.3590. Oleh itu kita akan letak stop loss kita pada 1.3590 agar account kita selamat daripada pergerakan yang drastik. Sekali lagi kita bacakan semula apakah itu initial jobless claim. Initial jobless claim ni larger than expected number indicates weakness, bermakna larger bacaan yang lebih tinggi akan memberikan satu indikasi yang lebih lemah terhadap market, in this market, which influence the strength and in direction of the US economy. Generally speaking, a decreasing number should be taken as positive or bullish for USD. Bermakna satu jangkaan harga figure yang lebih rendah akan memberi indikasi positif terhadap Amerika Syarikat. Dan di sini anda boleh lihat kotak hijau di sini, bermakna Amerika Syarikat akan jadi lebih kukuh. Ini akan memberi satu pergerakan yang besar kerana initial job claims previousnya adalah 340. Konsensus 350, dia menjangkakan satu keadaan bearish terhadap Amerika Syarikat tetapi bullish yang berlaku. Dan ini mengejutkan pedagang-pedagang di seluruh dunia dan ia akan mengubah. Bermakna sekiranya seseorang pedagang itu berada dalam keadaan bull di euro dollar, mereka akan bertukar kepada bear dengan keadaan dalam masa 1 jam. Kemudian untuk producer price index pula, previous figure adalah 1.4, konsensus 1.7 dan actual result 1.7. Ini bermakna bank-bank atau broker-broker telah memberikan satu projection yang tepat dan ia tidak memberikan satu pergerakan yang besar. Pada pendapat saya, ia tidak akan memberi satu pergerakan yang besar kerana jangkaan itu telah dicapai. Tapi pergerakan ini kita boleh dapatkan keuntungan sekiranya kita tahu konsensus ini adalah tepat dan kita memasuki pasaran 1 atau 2 jam sebelumnya. Bermakna kita telah memasuki pasaran sell secara sell atau short di dalam pasangan mata wang yang melibatkan USD seperti saya kata tadi euro dollar dan Great Britain dollar. Tetapi ia terbalik kepada US Japanese yen kerana US di depan
Dia adalah base currency, bukan quote currency. Oleh itu kita kena buy pula di dalam US Japan. Kita lihat pada charts. Oh, ia masih lagi bergerak volatile ke atas, memberi diskaun sedikit kerana kebanyakan pedagang telah close di dalam pasaran pada ketika ini dan telah membuka jualan untuk pesanan baru. Dalam keadaan volatile ini, saya galakkan anda untuk meletakkan stop loss kerana keadaan ini akan memberikan anda satu keadaan tanpa kawal yang mengganggu money management anda dalam melakukan keputusan terhadap perdagangan, dan kemungkinan besar kadar risiko yang anda ambil juga adalah lebih tinggi sekiranya anda mengambil keputusan untuk memasuki pasaran dengan keadaan cepat, dan ini mungkin mengganggu keputusan anda membuat keputusan di dalam pasaran. Tadi kita telah bincangkan tentang initial job claims. Apakah yang telah dikeluarkan oleh Amerika Syarikat sekali lagi, iaitu Producer Price Index. Producer Price Index ini menunjukkan, memberi indikasi terhadap kuasa beli seseorang rakyat di dalam Amerika Syarikat. Bermakna perubahan di dalam PPI, widely followed as indicator of commodity inflation, bermakna ia melibatkan satu keadaan kadar inflasi. Generally speaking, a high reading is seen as positive, bermakna satu keadaan jangkaan kadar yang lebih tinggi adalah positif kepada Amerika Syarikat ataupun kepada mata wangnya, iaitu US dollar, dan low reading, bacaan yang lebih rendah terhadap mata wang ini, terhadap news ini, akan menjadi bearish terhadap Amerika Syarikat. Bermakna euro dollar akan bull sekiranya ia memberi keputusan lebih rendah. Yang ketiga, high impact yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat adalah Producer Price Index, Food and Energy. Kedua-dua Y ini biasanya, kebiasaannya akan dikeluarkan secara serentak. Bila dikeluarkan secara serentak, bermakna ia akan memberi satu indikasi bacaan yang lebih kurang sama. Tetapi ia tidak semestinya sama kerana seperti yang anda lihat di dalam carta kedua-dua carta ini, bacaannya tidak begitu sama dan ia berbeza antaranya. Tetapi kebiasaannya ia akan dikeluarkan pada masa yang sama, pada hari yang sama. Dan ini berita baik kepada Amerika Syarikat sekali lagi. The Producer Price Index, Food and Energy released by Bureau of Labor Statistics, Department of Labor, measures average change in price in primary markets of the US by producers of commodities in all stages of processing. Those volatile products such as food and energy are excluded in order to capture an accurate calculation. Generally speaking, a high reading, bacaan yang tinggi terhadap indikasi ini akan memberikan keadaan positif kepada Amerika Syarikat. Sekiranya bacaan adalah lebih rendah, bermakna ia adalah keadaan bearish kepada dolar Amerika Syarikat. Keadaan ini tidak semestinya berlaku dalam jangka masa terdekat. Mungkin ia akan berlangsung dan terus berlangsung selama 1 atau 2 jam di dalam pasaran. Oleh itu anda haruslah memberi perhatian dan meletakkan perlindungan terhadap akaun anda. Letakkan stop loss anda seperti yang saya cadangkan. Letakkan stop loss anda di high price candle sebelumnya, atau 3 pip atau 4 pip di atas high price candle sebelumnya untuk memberi satu protection kepada anda sekiranya satu jangkaan itu bergerak berlawanan terhadap anda. Untuk mengelakkan daripada kita terlepas pergerakan tersebut, kita letakkan take profit kita di dalam pasaran. Bagi saya, kita letakkan take profit 2:1. 2:1 bermakna risk and reward kita 2:1. 2:1. Sekiranya kita letakkan stop loss 156 pipet, pipet adalah lebih kecil daripada pips 150, bacaan 300 ke bawah. 300 pipet di dalam platform 5 digit bermakna 30 pips di dalam platform 4 digit. 131 103125.
Kita akan tukar 103125. Setelah kita letak target kita boleh biarkan sahaja chart tersebut. Mari kita terus kepada perbincangan kita pada hari ini. Kita akan nantikan apakah actual result terhadap apa yang akan dikeluarkan oleh berita tersebut, apa yang kesan terhadap berita tersebut. Apa yang menjadi kesan? Baiklah, dalam perbincangan kita seterusnya, kita akan bincangkan tentang faktor-faktor fundamental yang menyebabkan perubahan harga terhadap satu mata wang. Faktor-faktor yang seperti kita biasa dengar, iaitu perubahan kadar faedah, ia adalah yang paling utama. Perbezaan kadar pertumbuhan negara juga menjadi satu impak yang besar terhadap pergerakan pasaran. Sama ada ia akan memberi kesan selama 1 jam, ataupun serta-merta, ataupun akan memberi kesan panjang. Ia terpulang kepada result yang dikeluarkan. Seperti yang kita lihat tadi, 3 result dikeluarkan, 2 telah mencapai tahap konsensus dan 1 sahaja telah lebih kukuh dan melawan apa yang telah dijangkakan. Bermakna keadaan itu akan memberikan satu impak positif terhadap mereka syarikat. Oleh itu keadaan sekarang adalah lebih volatile ataupun lebih tidak ketentuan, kerana mungkin bullish ataupun kebanyakan pedagang yang masuk bullish akan bertukar kepada bearish. Oleh itu ia akan mengambil masa sebelum satu trend yang besar ketara berlaku. Kemudian kita akan lihat pengaruh politik, kadar komoditi, agenda politik, agenda geopolitik, kesan permintaan dan penawaran. Seperti biasa kita akan lihat kepada perubahan kadar faedah. Ia merupakan satu perubahan keadaan utama terhadap satu pasangan mata wang. Ia akan memberi kesan yang dalam jangka masa panjang dan ia memberi satu trend, indikasi trend dalam sebulan kebiasaannya. Tapi sekiranya ia tidak berubah, ia tidak akan memberi kesan utama terhadap pasaran tersebut. Bank-bank pusat negara yang berbeza akan menyiarkan perubahan kadar faedah pada skala tertentu sepanjang tahun. Amerika Syarikat akan mengeluarkan kadar faedah, Jepun akan mengeluarkan kadar faedah, negara-negara lain turut mengeluarkan kadar faedah tertentu. Ia bergantung kepada mereka kerana mereka mampu mengawal satu keadaan inflasi di dalam negara mereka dengan adanya kadar faedah tersebut. Sekiranya meningkatkan kadar faedah, ia akan menggalakkan orang untuk menyimpan di dalam bank, dan sekiranya menurunkan kadar faedah, ia menggalakkan peminjam untuk meminjam daripada bank. Kadar pertukaran umumnya bergerak lebih memihak kepada mata wang yang mempunyai kadar tertinggi terhadap pasangan mata wang tersebut. Dalam pasaran forex, keuntungan biasanya berkumpul dalam satu tempoh masa apabila seorang melabur forex mengekalkan kedudukan mata wang dengan kadar faedah yang lebih tinggi. Bermakna kita akan melihat kepada long term sekiranya kita melihat pada kadar faedah ataupun interest rate. Untuk melihat satu interest rate, pengeluaran interest rate, terdapat 2 istilah yang biasanya digunakan di dalam informasi pengeluaran interest rate ini. Istilah-istilah tersebut digunakan secara meluas di mana-mana broker, iaitu dovish dan hawkish. Apakah dovish dan apakah hawkish? Dovish merupakan satu keadaan yang kurang agresif perubahannya. Hawkish merupakan keadaan yang lebih agresif. Itu lebih mudah untuk anda fahami. Istilah ini menggambarkan ekonomi. Ekonomi dovish akan cenderung untuk menunjukkan kadar faedah yang lebih rendah. Bermakna kerajaan akan menurunkan kadar faedah tersebut. Atau tindakan tertentu atau peristiwa, tindakan dovish tidak akan menjadi kuat atau agresif. Bermakna tindakan dovish ini memberi indikasi penurunan kadar faedah dan ia memberikan kesan secara langsung terhadap mata wang tersebut. Manakala hawkish ini menunjukkan satu keadaan agresif, ia memihak kepada peningkatan kadar faedah. Bermakna keadaan sebagai contoh satu keadaan inflasi tinggi di dalam sebuah negara. Untuk mengelakkan keadaan tersebut, kerajaan ataupun satu bank pusat akan menjadi lebih agresif untuk meningkatkan kadar faedah untuk mengurangkan kadar inflasi di dalam negara tersebut. Sebagai contoh, kita lihat satu news yang dikeluarkan oleh Bank of England. Keputusan kadar faedah Bank of England
di mana kadar faedah ini membuat keputusan yang diumumkan oleh Bank of England jika mereka memberi satu indikasi hawkish mengenai prospek inflasi ekonomi dan naik kadar faedah ini adalah positif atau bullish bagi Great Britain Pound. Bermakna kita boleh letak position long terhadap Great Britain Pound. Dan jika Bank of England mempunyai pandangan dovish untuk ekonomi UK dan mengekalkan kadar faedah yang berterusan atau memotong kadar faedah, ia dilihat sebagai negatif atau melemah terhadap satu mata wang Great Britain sebagai contoh di sini. Apakah kesan-kesannya terhadap pasaran pada sebelum atau selepas atau semasa pengeluaran berita tersebut? Sebagai contoh, sebelum keputusan kadar faedah ini dikeluarkan, ramai pedagang percaya kabar angin dan persegi kedudukan mereka sejurus selepas keputusan itu dibuat. Sebagai contoh, jika pasaran percaya bahawa Bank of England akan memberi kenaikan kadar faedah tersebut, kebiasaannya pedagang-pedagang ini akan membeli pound dan menutup kedudukan sejurus selepas pengumuman itu berlaku. Dari sudut lain, jika jangkaan penurunan kadar, peniaga akan menjual pound dan persegikan kedudukan selepas pengumuman. Persegi ini bermaksud menutup pesanan tersebut. Selepas keputusan